Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Cikgu Muspirah akan mengajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan faktor yang menyebabkan seseorang individu itu memilih sesuatu pekerjaan untuk dia bekerja. Okey, seperti yang kita tahu, individu mempunyai kehendak yang berbeza. Jadi individu akan memilih pekerjaan yang mengikut kehendak mereka dan juga yang diinginilah. So, tetapi walau bagaimanapun kita akan bincangkan ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pemilihan pekerjaan tersebut. So, mari kita tengok apakah faktor-faktornya. Okey. So, faktor-faktor tersebut adalah yang pertama ialah upah. Ya, upah. Upah yang tinggi menjadi idaman setiap individu untuk memilih pekerjaan. Kalau kita tanya semua orang, semua nak kerja yang menawarkan upah yang tinggi. Siapa nak pekerjaan yang upah rendah kan? Of course, kita akan memilih pekerjaan yang menawarkan upah yang tinggi. So, upah ini akan diperoleh apabila seseorang individu bekerja dengan majikan. Alright, kita tengok mengapa boleh jadi upah yang ditawarkan tu berbeza antara individu dengan individu. Okey. Sebenarnya upah boleh berbeza disebabkan oleh yang pertama, kelayakan akademik. Pekerjaan yang memerlukan kelayakan akademik yang rendah mungkin akan menawarkan upah yang agak rendah. Tapi kalau memerlukan kelayakan yang tinggi, kelayakan akademik yang tinggi, of course biasanya majikan akan menawarkan upah yang lebih mahal. So, siapa yang mempunyai kelayakan sahaja yang boleh memohon pekerjaan tersebut. Yang kedua ialah pengalaman dan kemahiran. Okey. Begitu juga pengalaman dan kemahiran sangat penting untuk menjalankan satu pekerjaan. Majikan akan menawarkan upah yang lebih tinggi kepada pekerja yang mempunyai pengalaman dan kemahiran tertentu kerana ia menjamin kualiti pekerjaan nanti. So, seterusnya risiko pekerjaan. Untuk pekerjaan yang mempunyai risiko yang tinggi, begitu juga ia akan menawarkan upah yang tinggi. Contohnya ialah pencuci cermin bangunan berbanding dengan pencuci kebersihan biasa. Upah untuk pencuci cermin bangunan seperti bangunan KLCC akan diberi dengan lebih mahal sebab ia berisiko tinggi. Dan seterusnya ialah faktor permintaan dan penawaran buruh. Apa ini faktor permintaan dan penawaran buruh? Seperti barang,
buruh juga ada permintaan dan ada penawaran. Okey. Siapa yang buat permintaan terhadap buruh? Siapa yang buat penawaran terhadap buruh? Buruh akan diminta oleh majikan atau pihak firma yang memerlukan pekerja bekerja dengannya. Manakala yang menawarkan diri sebagai buruh itu akan biasanya ialah individu ataupun isi rumah. Siapa yang mencari pekerjaan itu maknanya dia sedang menawarkan dirinya sebagai buruh. Okey, apa yang kita nak bincangkan tentang faktor permintaan dan penawaran buruh kat sini ialah apabila suatu pekerjaan yang mempunyai permintaan yang tinggi dan penawaran terhadap buruh tersebut rendah, upahnya biasanya akan ditawarkan lebih tinggi sebab ia kembali kepada hukum permintaan. Semakin tinggi permintaan, semakin tinggi harga. Harga kat sini ialah tingkat upah tersebutlah. Semakin tinggi permintaan terhadap pekerjaan tersebut, maka semakin tinggilah harga upah terhadap pekerjaan tersebut. Okey, seterusnya faktor pemilihan pekerjaan yang kedua. Kita baru bincangkan faktor yang pertama iaitu faktor upah. Sekali lagi saya sebut faktor pemilihan pekerjaan yang pertama iaitu upah. Upah akan dipilih oleh pekerja di mana upah yang tinggi. Upah yang tinggi menjadi idaman pada semua orang. Jadi upah yang tinggi akan menjadi faktor utama kepada pemilihan pekerjaan lah. Tapi upah ini akan bergantung kepada kelayakan akademik, pengalaman dan kemahiran, risiko pekerjaan dan faktor permintaan dan penawaran buruh. Okey, faktor yang kedua ialah faktor faedah sampingan. Okey, apa itu faedah sampingan? Faedah sampingan ialah apa sahaja insentif. Okey, insentif. Okey, yang diberi oleh majikan. Diberi oleh majikan kepada pekerjanya untuk bekerja lebih motivasi dan kekal bekerja dengannya. Dan faedah sampingan ini akan meningkatkan kualiti kehidupan kehidupan pekerja. So, contoh-contoh faedah sampingan ialah tempat tinggal percuma, pengangkutan percuma, lagi allowance lebih kerja lebih masa. Apa lagi murid-murid apa lagi yang kita boleh masuk ke sini? Faedah persaraan, banyak lagi. Cuti bersalin, cuti tahunan. Okey, banyak lagi apa sahaja majikan beri kepada pekerjanya yang boleh meningkatkan motivasi ataupun untuk pekerja kekal bekerja dan ia boleh meningkatkan kualiti kehidupan pekerja tersebut akan menjadi faedah sampingan yang akan dilihat oleh seseorang untuk memilih pekerjaan itu. Kadang-kadang upahnya rendah tetapi faedah sampingan yang ditawarkan oleh syarikat tersebut tinggi. Jadi kadang-kadang orang akan memilih syarikat yang ataupun majikan yang menyediakan faedah sampingan yang lebih baik tersebut. Alright, seterusnya kita tengok faktor seterusnya. Kita baru bincang 2 faktor. Seterusnya ialah faktor jaminan kerja. Okey, faktor jaminan kerja.
Okay. Biasanya kalau kita tengok jaminan kerja ni, kita tengok sektor awam dengan sektor swasta. Paling senang kita tengok lah. Okay. Biasanya kalau kita dengar sektor swasta dengan sektor awam, yang mana lebih terjamin pekerjaannya? Of course, sektor awam, iaitu kaki tangan kerajaan. Di mana jarang kita lihat kaki tangan kerajaan dibuang kerja apabila berlaku keadaan ekonomi yang tak stabil. Tapi bila bagi sektor swasta, kebiasaannya kalau berlaku sedikit sahaja gangguan ataupun ketidakstabilan pada ekonomi, risiko untuk dibuang kerja bagi pekerja-pekerja swasta sangat tinggi. Alright, so itu maksud jaminan kerja. Biasanya kalau kita dapat masuk ke sektor awam, kita akan rasa lebih selamat ataupun lebih stabil lah. Okay, contoh keadaan sekarang lah. Kalau kita pernah dengar orang tua cakap, mak ayah kamu cakap, selamatlah kalau kerja kita dengan kerajaan ni, sebab walaupun tak dapat pergi kerja, gaji jalan. Itu maksudnya stabil, terjamin kat sini. Tapi mungkin ada juga yang kalau yang kontrak punya mungkin ada masalah sedikit lah. Alright. So seterusnya kita tengok lokasi tempat kerja. Okey, faktor seterusnya ialah lokasi tempat kerja. Okey, lokasi yang macam mana menjadi pilihan kepada individu untuk memilih pekerjaan? Mestilah dekat dengan rumah. Dekat dengan rumah. Sebab apa nak pilih yang dekat? Sebab ia melibatkan kos. Kalau kita pilih tempat kerja yang jauh, biasanya kos pengangkutannya akan meningkat. Jadi lebih baik kita pilih lokasi yang dekat dengan rumah supaya pergerakan kita ke tempat kerja menjadi lebih murah. Okey, seterusnya kita tengok yang terakhir ataupun yang terakhirlah suasana tempat kerja. Okey, suasana tempat kerja. Kita nak yang macam mana? So, yang ini biasanya terpulang kepada individu. Ada orang yang suka kerja di tempat yang sunyi. Ada orang nak tempat bising. Ada orang nak berekon. Ada orang tak nak. Ada orang nak kerja di luar, nak kerja di bahagian luar, maksudnya kerja tak suka dalam pejabat. Okey, so ini terpulang kepada individu nak yang macam mana. Okey. Alright. Dan kita ada faktor yang terakhir ialah faktor lain. Okey, kita ada faktor lain yang juga boleh mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Okey, faktor lain. Okey, faktor lain itu terdiri daripada kepuasan kerja. Okey, yang ini biasanya dia berkait dengan minat seseorang. Okey, kalau dia minat menjadi doktor, mungkin kalau dia diberi kerja sebagai pilot, mungkin dia tak sukalah, kan? So dia tengok faktor minat ni juga. Waktu kerja kita tahu ada kerja yang perlu kerja shift, ada kerja yang ikut kerja pejabat sahaja. Kebanyakan orang disuka kerja pejabat. Itu mungkin saya suka kerja time pejabat sahaja. Saya kalau kerja shift mungkin ada masalah bagi saya sebab nak menguruskan anak ada masalah. So itu terpulang juga kepada individu. Tetapi kadang-kadang yang kerja shift ni gajinya yang ditawarkan lebih, upahnya akan ditawarkan lebih banyaklah. Okey. Serta pengalaman dan kemahiran juga menjadi faktor juga pada pemilihan pekerjaan. Di mana kalau ada memang kita minat jadi doktor tapi kita ada kemahiran jadi doktor, macam mana kita nak
pohon jadi doktor. So pengalaman dan kemahiran. Kita ada kemahiran, tak bolehlah pohon kerja yang memerlukan kemahiran. Okey, seterusnya ialah saiz firma dan prospek pekerjaan. Okey, saiz firma kat sini biasanya kita rasa kalau firma yang lebih besar, biasanya dia lebih stabil. Jadi orang akan lebih suka memilih firma yang besar, lebih stabil dan lebih selamat. Dan bagi prospek pekerjaan kat sini bermaksud kita tengok masa depan pekerjaan tersebut ada peluang untuk naik pangkat ataupun tidak. So kita akan individu akan memilih pekerjaan yang mempunyai prospek yang baik supaya dia ada masa depan yang lebih baik pada masa depan untuk terus bekerja dalam bidang tersebut. Okey, itu sahaja yang berkaitan dengan faktor-faktor pemilihan pekerjaan. Saya ulang untuk saya rumuskan balik apa yang kita dah belajar hari ini ya. So, faktor-faktor pemilihan pekerjaan ada 7. 1,